Pada awalnya, pertarungan agak seimbang. Mereka saling membalas tumbukan dan cekikan. Namun, ketika Hasan menekan Buang, Buang mengeluarkan pisau Rambo untuk menikam Hasan. Namun dia gagal dan Hasan menikam Buang dengan pisaunya sendiri. Senjata makan tuan. Video kali ini memaparkan ringkasan filem peperangan yang bertajuk Sarjan Hasan. Ada pendapat mengatakan filem itu tidak mengisahkan cerita sebenar tentang Sarjan Hasan, sebaliknya hanya meminjam nama Sarjan Hasan untuk difilemkan. Ada juga mengatakan hanya sebahagian sahaja cerita Sarjan ada dalam filem ini. Kisah sebenar tidak diketengahkan kerana ada isu sensitif. Kawan-kawan, sama ada kisah perjuangan Sarjan Hasan itu ada atau tidak dalam filem tersebut. Filem itu telah memaparkan beberapa fakta sejarah khususnya tentang kewujudan Sarjan Hasan itu sendiri dan tentera Jepun di Tanah Melayu. Buktinya, nama Sarjan Hasan sebagai pejuang tanah air telah direkodkan dalam Muzium Negeri Sembilan dan Muzium Tentera Darat Malaysia. Jadi, tak rugi tengok cerita ini. Jom lihat ringkasan filem ini. Hasan anak yatim piatu, ibu dan bapanya meninggal ketika masih kecil. Selepas ibu bapanya meninggal, dia diambil dan dibesarkan oleh majikan ayahnya. Majikan itu ada anak lelaki yang sebaya dengannya, Aziz. Aziz tidak menerima kehadiran Hasan di rumahnya. Oleh itu, Aziz sering membuli Hasan. Di kampung itu, Aziz berkawan baik dengan Buang, rakan sebayanya. Aziz dan Buang selalu membuli Hasan. Tetapi ayah Aziz selalu membelah Hasan. Hasan juga ada kawan wanita, Salmah. Dia selalu menolong Hasan ketika dibuli. Mereka berkawan dan bercinta sehingga besar. Aziz masih tidak dapat menerima Hasan sehingga mereka meningkat dewasa. Begitu juga dengan kawan-kawannya. Dalam beberapa ketika, terdapat akhbar melaporkan bahawa pengambilan askar Melayu dibuka. Aziz amat berminat untuk menyertai pasukan ketenteraan. Aziz balik ke rumah dan memberitahu ayahnya bahawa dia berminat untuk menjadi askar. Ayahnya pun bersetuju. Ketika ayahnya bersetuju, Aziz sempat memeli Hasan bahawa Hasan lelaki penakut. Hasan juga mengatakan hasratnya untuk menjadi askar, tetapi ayah angkatnya tidak mengizinkan. Pak, izinkanlah saya pergi bersama Aziz menjadi askar, Pak. Dia lebih suka Hasan tinggal di rumah untuk menolong ayahnya. Hasan sedih. Aziz pun bersiap sedia menyertai latihan ketenteraan. Ketika melihat Aziz berangkat, Hasan juga teringin sekali menjadi askar bersama Aziz. Seharusnya saya mesti pergi bersama-sama Aziz menjadi askar. Dia malu tinggal di rumah. Tapi kau mesti tinggal di sini menolong aku mengerjakan sawah dan ladang. ayah angkatnya berkeras untuk dia tinggal di rumah membantu ayahnya di kebun dan sawah. Hasan akur pada malam itu. Dia tidak dapat melawan tetapi tekad untuk pergi juga. Di stesen kereta api, Aziz masih lagi sempat memeli Hasan sebagai pengecut dan diketawakan oleh kawan-kawan yang lain. Apa? Si pengecut tu? Hinaan itu membuat Hasan tidak dapat tidur. Minah, pembantu rumah Pak Lebay, mendapat tahu bahawa Hasan hendak lari dari rumah untuk ke Port Dickson. Minah memberitahu Salmah bahawa Hasan ingin lari dari rumah untuk mendaftar sebagai askar di Port Dickson. Dia nak pergi Port Dickson, jadi askar. Sebelum berangkat, Salmah menemuinya dan memberikan kata-kata semangat dan meluahkan rasa cintanya kepada Hasan. Ketika sampai di Port Dickson, Hasan diterima sebagai tentera. Dia pun menjalani latihan ketenteraan. Sepanjang menjalani latihan, prestasinya sangat baik, kemudian dia dinaikkan pangkat sebagai korporal penuh. Maknanya, dia jadi ketua. Dalam babak lain, ayah Salmah sedang makan, tiba-tiba ada berita tergempar melalui radio. Dalam berita tersebut, Jepun mula melancarkan serangan bom terhadap Pearl Harbor di Amerika Syarikat dan serangan terhadap Singapura. Selain itu, Jepun juga mula tiba di Kota Baharu, Kelantan. Jepun telah pun mendarat di Kota Baru. Pun pasukan Sarjan Hasan ditugaskan untuk menyerang tentera Jepun di laluan darat. Kita akan berangkat ke dalam hutan. Dalam peperangan pertama, Sarjan Hasan mengetuai serangan. Di atas pokok kawalan, salah seorang pasukan Hasan telah mengesan 20 askar Jepun menuju ke arah mereka. Pasukan Hasan bersiap sedia untuk menyerang. Perang bermula. Tentera Tanah Melayu berbalas tembakan dengan tentera Jepun. Tidak lama kemudian, tentera tambahan Jepun datang membantu. Ini menyebabkan pasukan Hasan terpaksa berundur. Berundur tidak bermakna kalah. Peperangan belum tamat. Strategi harus disusun semula. Mereka bertemu dengan pasukan Aziz yang diketuai oleh Kapten David Down. Aku tak sangka yang aku dapat berjumpa dengan kau lagi, Aziz. Aziz masih ada perasaan tidak suka terhadap Hasan. Kau tanyalah Tuan Letnan, selama ini siapa yang beri bantuan pada kau? Aziz bertanya bagaimana dengan pasukannya. Hasan menjawab sebahagian kawannya telah gugur dalam peperangan. Kemudian Aziz mempelawa mereka makan. Ketika berehat, mereka berbincang tentang strategi. Aziz berkata, jarak 2 batu dari tempat itu, ada lori tentera Jepun tersadai selama 4 hari. 2 batu dari sini ada sebuah lori Jepun. Banyak senjata-senjata dan barang makanan dalamnya. Lori terbengkalai tengah jalan berarti apa? Bukankah itu perangkap? Hasan dengan Aziz mula bertengkar. Hasan berkata, ia perangkap, tetapi Aziz mengatakan bukan perangkap. Perangkap, Tuan. Perangkap. Namun, rakan-rakan yang lain bersetuju dengan Aziz. Lalu mereka ke sana. Hasan akur dan turut bersama menuju ke tempat lori itu. Dia ikut suara majoriti. Kali ini, Aziz berada di hadapan menuju ke tempat lori yang dimaksudkan.
Apabila tiba kira-kira jarak 100 meter, Aziz memaklumkan kepada tuannya, seorang tentera Inggeris, bahawa dia akan pergi memeriksa lori itu. Hasan cuba menasihatinya, tapi Aziz masih bernada tidak suka dengan nasihat Hasan. Aku tak perlu dengan nasihat kau. Benarkan saya pergi, Tuan. Aziz mendekati dan memeriksa lori itu. Selepas memeriksanya, Aziz berundur beberapa langkah, kemudian lori meletup. Selepas letupan, muncul tentera Jepun melakukan serangan tembakan bertubi-tubi. Berlaku tembak-menembak. Selang beberapa ketika, Hasan menemui Aziz yang sedang tercedera di bahagian kaki. Aziz, kau bangun, kau pergi dari sini sebelum Jepun tertangkap kau. Hasan ingin menolongnya, tetapi Aziz enggan ditolong kerana bimbang Hasan turut tertangkap oleh tentera Jepun. Hasan berkeras untuk menolong Aziz. Mana mungkin Hasan akan meninggalkan anak ayah angkatnya, adiknya juga. Tidak berapa lama kemudian, Hasan menyuruh Aziz bangkit, tetapi Aziz enggan. Hasan tetap hendak menolong Aziz. Tapi Aziz lebih rela mati daripada berhutang budi dengan sesiapa, khususnya Hasan. Aku tidak mau terhutang budi kepada sesiapa pun. Malangnya, tentera Jepun menangkap Hasan, Aziz dan rakan-rakannya yang lain dan ditempatkan di pusat tahanan sementara. 15 Februari 1942, Jepun berjaya menawan Tanah Melayu. Dalam babak lain, rakan baik Aziz, Buang, menawarkan diri sebagai polis rahsia Jepun kerana dia tahu siapa yang menyokong dan menentang Jepun di kampung itu. Dengan kata lain, Buang secara sukarela menawarkan diri untuk menjadi pengkhianat bangsa. Ketua polis Jepun itu setuju. Dia ditawarkan jawatan yang tinggi. Buang ditugaskan untuk menangkap dan menyeksa penduduk kampung yang memiliki radio. Dalam babak lain, dalam kem tahanan Jepun, Hasan dan rakannya merancang untuk melarikan diri bagi mendapatkan bantuan. Dia berjaya melarikan diri daripada pusat tahanan tersebut tetapi mengalami kecederaan. Ketika hendak melarikan diri, dia sempat menewaskan beberapa tentera yang sedang berkawal. Dalam perjalanan melarikan diri, Hasan pengsan. Allah memanjangkan umurnya, Hasan diselamatkan oleh pelatun askar dari Singapura yang diketuai oleh Kapten Holiday. Kapten ini boleh berbahasa Melayu dengan baik. Hei, siap makanan panas-panas. Mereka berdua kelihatan mesra. Kapten Holiday berjanji untuk membantu dengan segala kelengkapan yang ada. Selepas pulih dari kecederaan, Hasan, Kapten Holiday dan rakan pasukan yang lain cuba melakukan serangan di tempat dia dan kawan-kawannya yang lain ditahan sebelum itu. Ketika sampai, dia menemui sahabat-sahabatnya telah mati. Rakan-rakannya yang lain juga dipercayai mengalami nasib yang sama, termasuk Aziz. Tidak berapa lama kemudian, mereka pula diserang hendap. Berbalas tembakan berlaku. Kemudian, Hasan dan rakannya yang lain terpaksa berundur. Dalam babak lain, Pak Lebay dan Salmah mendapat berita bahawa Inggeris tidak akan kembali ke Malaya kerana Jepun telah menguasai separuh Asia. Buang, yang menjadi pengkhianat, diberikan tugas untuk mencari penduduk kampung yang menyimpan radio. Apabila sampai di rumah Salmah, dia cuba mengugut ayah Salmah. Di luar rumah Salmah, beberapa orang sedang diseksa oleh Buang kerana menyimpan radio di rumah. Salmah dan ayahnya hanya memerhatikan mereka dari tingkap dengan penuh kerisauan. Hasan dan Kapten Holiday sentiasa bersemangat berjuang menentang Jepun. Semangat ini perlu ada pada generasi hari ini. Pada suatu malam, Hasan bersama Kapten Holiday melakukan serangan hendap di markas Jepun. Sebelum melakukan serangan, Kapten Holiday menerangkan susun atur dan reka bentuk bangunan markas tersebut untuk memudahkan serangan. Serangan dimulakan dengan memotong wayar telefon Jepun. Ia bagi mengelakkan Jepun mendapatkan bantuan dari kawasan lain. Kemudian, Hasan menyusup masuk ke ruang pejabat tentera Jepun melalui bumbung, lalu menyerang seorang pegawai dengan mencekik dan menghentakkan kepalanya. Selepas menewaskannya, Hasan menuju ke ruang transmisi dan menghancurkannya. Selepas itu, Hasan meletupkan jambatan. Semua ini dilakukan untuk melumpuhkan gerakan tentera Jepun. Di lokasi lain, Ahling, berketurunan Cina, merupakan penjual sayur. Dia sangat mengenali Hasan. Ketika balik dari berniaga di kebun getah, dia bertemu dengan Hasan. Ahling menjadi pemberi maklumat dan penghubung antara Hasan dan Salmah. Ahling membawa berita baik buat Salmah bahawa Hasan masih hidup. Ahling memberitahu Hasan bahawa ayah Salmah akan dihukum pancung esok hari di Melaka. Pergi Malaka, kepala potong. Hasan mengatur serangan dan berjaya menyelamatkan ayah Salmah yang sedang dalam perjalanan ke Melaka untuk dihukum bunuh. Di markas Jepun, pegawai Jepun naik marah dengan serangan itu dan percaya ia mesti serangan yang diketuai oleh Hasan. Kemudian, Buang dipanggil untuk menangkap keluarga Hasan, termasuk Salmah dan Minah, pembantu Pak Lebay, untuk mengumpan Hasan. Ketika sampai di markas Jepun, Buang tidak putus asa memujuk Salmah untuk menerima lamarannya dan memberi jaminan keluarganya akan selamat. Kawin sama aku. Aku bilang aku benci kau. Namun demikian, Buang naik marah, kemudian mencekik dan memukul Pak Lebay yang menegurnya. Pak Lebay sama sekali tidak menyangka Buang telah menjadi pengkhianat. Gua tak kusangka Buang pengkhianat bangsa. Pada malam hari, Kapten Holiday menerima berita pengunduran Jepun dan ia bermakna perang sudah tamat. Namun babak berikutnya, Hasan, Kapten Holiday dan pasukannya melakukan serangan akhir terhadap saki baki tentera Jepun di markas Jepun untuk menyelamatkan tawanan.
Serangan tersebut dimulakan dengan Hasan menyusup masuk ke markas dan membunuh sebahagian tentera Jepun. Dalam serangan tersebut, pasukan Hasan berjaya menawan markas tersebut dan membebaskan tawanan termasuk Pak Lebay, Salmah dan Minah. Pak Lebay amat bangga dengan Hasan yang sebelum ini sering dikatakan pengecut. Babak akhir filem ini memaparkan riwayat akhir seorang pengkhianat. Buang dikejar oleh penduduk kampung. Buang ingin melarikan diri. Rumahnya dikepung. Tidak lama kemudian, Hasan tiba. Pada awalnya, Hasan meminta Buang menyerah diri. Lebih baik kau menyerah. Tetapi dia enggan. Kemudian, dia keluar rumah. Lalu, Hasan mengajak Buang untuk bertarung. Bertarung bukan hanya sebagai pengkhianat dengan tentera, tetapi juga sebagai musuh peribadi antara Hasan dengan Buang sejak kecil. Walaupun aku kalah di dalam perkelahian ini, aku tidak mau siapapun turut campur. Hasan ingin membuktikan bahawa dia bukan pengecut, tetapi dia pemberani. Hasan memberitahu orang sekelilingnya bahawa jangan ada sesiapa masuk campur dalam pertarungan itu walaupun Hasan kalah. Pertarungan berlangsung selama beberapa minit. 1 round. Pada awalnya, pertarungan agak seimbang. Mereka saling membalas tumbukan dan cekikan. Namun, ketika Hasan menekan Buang, Buang mengeluarkan pisau Rambo untuk menikam Hasan. Namun dia gagal dan Hasan menikam Buang dengan pisaunya sendiri. Senjata makan tuan. Selepas pertarungan selesai, Hasan memberi pesanan patriotik yang sehingga kini masih segar dalam ingatan kita. Janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Pada malam harinya, dari luar rumah ada keriuhan. Aziz sampai dan disambut oleh Minah. Hasan turut menyambutnya, lalu berkata, bersyukurlah kerana Aziz selamat. Mereka saling berpelukan. Aziz meminta maaf kepada Hasan. Aku menuntut maaf kepada kau, San. Sudah tentu aku maafkan kau. Pengajarannya, watak yang ditonjolkan oleh Tan Sri P. Ramlee ialah semangat juang yang tinggi untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah dan sekaligus memperlihatkan bahawa bukan mudah untuk mencapai kemerdekaan. Generasi baharu perlu mencontohi sikap dan perwatakan Hasan dalam filem ini. Al-Fatihah buat Sarjan Hasan, Tan Sri P. Ramlee dan semua pejuang kemerdekaan.